السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, InsyaAllah saya ingin berkongsi hadis yang mengingatkan kita tentang akhlak manusia yang paling dibenci. Nabi SAW seorang yang bertinggi akhlaknya sehingga Allah Ta'ala telah mengiktiraf dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad berada di atas ketinggian akhlak yang mulia. Nabi SAW pernah mengingatkan kita tentang manusia yang paling dibenci. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berbunyi, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Abghadul rijali ila Allah al-aladul khasim. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan yang suka membantah, suka bermusuh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahawa perangai keras kepala adalah sifat yang beriringan dengan sifat sombong, bongkak, takabur dan ego. Kesemua sifat-sifat mazmumah ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia merupakan sifat iblis. Iblis laknatullah alaih menjadi kufur akibat daripada sikap dan sifat keras kepala dan sombong, dengan merasakan dirinya lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi sifat sombong. Hadis riwayat sahih Imam Muslim. Sidang penonton sekalian, sebenarnya orang yang suka membantah ini adalah orang yang suka bertengkar dan suka menegakkan pendapatnya. Suka suaranya didengar walaupun salah. Sebenarnya sifat sebegini akan menjadikannya seorang yang angkuh dan sombong. Kerana dia rasa baginya sahaja yang betul, dirinya sahaja yang betul dan orang lain semuanya salah. Dia suka untuk berbincang dengan cara baik kerana dia menganggap pendapat orang lain rendah dan pendapatnya sahaja yang baik dan perlu diutamakan. Akhirnya, ia mewujudkan ketidaksefahaman, mewujudkan pertelingkahan dan mengakibatkan permusuhan. Jadi, sidang penonton yang dikasihi sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama menjauhi sifat keras kepala dan suka membantah ini. Jadilah kita ini orang yang suka mencari kebaikan, suka mencari yang manis dan harum, umpama lebah.
jadilah seumpama lebah. Bagaimana lebah? Dalam hidup ini, kita ingin dan setiap kita menginginkan kehidupan yang membahagiakan. Bahagia pada diri dan juga bahagia kepada orang lain. Setiap kita sebenarnya mengharapkan agar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat pada diri, pada keluarga, pada masyarakat dan negara. Cuba kita tengok. Orang yang inginkan kebaikan ini sebenarnya indah. Kita lihat sebagai contoh, cuba kita tengok kehidupan lebah. Tanpa lebah, mungkin kita tak kenal madu, yang terbukti mempunyai pelbagai khasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan mukmin ini seperti lebah. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna mathalal mu'min la kamathalil nakhlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksar wa lam tafsud. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin adalah seperti lebah. Ia makan yang baik-baik dan ia mengeluarkan yang baik-baik. Bila ia hinggap, dia tidak membuat dahan patah ataupun rosak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat, lebah ini sentiasa memastikan makanan yang dipilihnya baik-baik, diperolehi daripada pelbagai bunga di sekelilingnya, dan dia mengeluarkan kembali dalam bentuk madu untuk manfaat manusia. Jadi, jadilah kita seperti lebah yang bukan sahaja menghasilkan madu, malah berperanan secara semula jadi membantu proses pendebungaan. Proses pendebungaan bunga-bunga yang dihinggapi olehnya. Sementara itu, apa yang diambil pula daripada bunga itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, malah dia memberi manfaat, memberi faedah kepada orang lain. Jadi, marilah kita menjadi seperti lebah. Mendapat sesuatu dari sumber yang baik, kemudian menggunakan dan menyumbang sesuatu yang baik dan bermanfaat pula untuk orang lain. Begitulah kehidupan orang mukmin. Di mana-mana saja kita berada, kita menjadi faedah, bukan menjadi beban. Kita menjadi aset yang berguna kepada orang lain. Jika lebah dia meninggalkan legasi madunya, setiap mukmin pula perlu berusaha meninggalkan warisan yang unggul, legasi, di mana pun dia berada. Berlumba untuk meninggalkan kebaikan. Dan perlu diingat, kualiti madu yang dihasilkan oleh lebah bergantung pada sumber yang menghasilkan madu. Kita haruslah memastikan sumber-sumbernya itu, iaitu guru yang mendidik, ataupun ilmu yang diperoleh, pendidikan, tarbiyah yang membentuk diri kita, membentuk rakan-rakan seperjuangan yang berada bersama kita, ataupun jemaah yang kita bergabung dengannya. Jom, mari kita menjadi seperti lebah. Di manapun ia hinggap, dia tidak merosakkan pokok, malah memberi manfaat kepada proses pendebungaan. Dan hasilnya menyumbang legasi madunya. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, satu lagi kita kena ingat bahawa kesan buruk daripada sikap dan perangai kita, terutama daripada lidah kita. Ada manusia yang menjadi penghuni neraka kerana dosa lisan. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha
wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli an-nar. La khaira fiha, hiya min ahli an-nar. Qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Hiya min ahli jannah. Hadis yang sangat menarik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita, si fulanah, rajin salat sunat malam, puasa di siang hari, mengerjakan pelbagai kebajikan dan bersedekah. Cuma ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat bertanya, sambungan daripada soalan ini, ada pula seorang wanita, si fulanah yang lain, yang mengerjakan hanya solat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tak kacau, tak ganggu orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia termasuk penghuni syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian, daripada hadis ini kita belajar bahawa seseorang itu akan ditempatkan ke dalam syurga atau neraka bukan hanya bergantung kepada banyaknya amal fardu ataupun sunat, ataupun tak beramal. Kerana ada orang yang rajin solat malam, rajin puasa sunat, banyak melakukan kebaikan dan banyak bersedekah, tapi dia masuk dalam neraka. Kenapa? Kerana dia mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Habis segala pahala kebaikannya. Ada juga orang yang hanya mengerjakan amal yang fardu. Dia solat fardu, dia puasa Ramadan, dia bersedekah, tapi sedikit saja. Namun, dia tetap masuk syurga. Kenapa? Kerana dia tidak kacau orang lain. Akhlaknya dengan orang lain baik. Pada hari ini kita tengok dosa lidah, dosa lisan. Mungkin tak berbunyi, tapi dia banyak digantikan dengan bentuk tulisan. Bentuk tulisan yang kadang-kadang lebih kesat, lebih buruk, lebih carut, penuh dengan adu domba, umpatan, kejian, fitnah, termasuklah yang ditular dalam media FB, dalam Twitter, dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya. Ingat, amaran Allah kepada orang yang suka mengumpat, suka memfitnah, suka mencela ini, dalam surah Al-Humazah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Siapakah humazah? Humazah ini menurut Al-Imam Mujahid, kata humazah adalah pengumpat, termasuklah cemuhan dengan lisan dan ucapan. Manakala lumazah pula menurut Al-Imam Abi Hayyan dan tafsir Al-Bahrul Muhit, ia bererti menghina. Lumazah ni hinaan dengan isyarat mata ataupun dengan tangan dan sebagainya. Jadi al-humazah dengan lumazah. Al-Imam Said Qutb menyebut, ini gambaran manusia zaman jahiliyah ataupun yang mempunyai sikap jahiliyah, di mana jiwa manusia yang lemah dan hina kerana tidak memiliki iman dan tidak memiliki kehormatan diri. Kerjanya mengumpat dan mencemuh. Ingat bahawa pengumpat akan dihumbankan ke dalam neraka al-hutamah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Maksudnya, kalla la yunbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak
Sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam hutamah. Apakah kamu tahu maksud hutamah itu? Hutamah itu adalah api. Api yang disediakan oleh Allah, yang dinyalakan, yang akan membakar sampai ke hati. Dan sesungguhnya api itu ditutup rapat ke atas mereka. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi, muslimin muslimat, tuan-tuan dikasih sekalian, marilah kita pelihara ibadat fardu kita. Bersungguh-sungguh juga kita menjaga yang sunat kita. Pada masa yang sama, kita bersungguh-sungguh juga untuk menjaga lisan dan tulisan kita. Sungguh, dosa lisan itu mungkin hanya didengar oleh orang yang dekat. Beberapa orang. Tapi dosa tulisan itu dia berkekalan. Dia tersebar ke seluruh dunia tanpa sempadan ini. Jadi, peringatan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, adalah kita memperbaiki diri kita semua supaya kita semua selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita, mengampunkan dosa kita. Cukup setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.